TV KPM. Didik TV KPM. Kita umpama sehelai daun bakal kering sampai waktunya. Usahlah angkuh keupayaan diri sehingga lupa makhluk duafa ingin bernaung mencari hidup. Jadilah sehelai daun hijau menunas menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada adik-adik murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Abang Fizi. Ini siaran pertama saya untuk Mahir pada hari ini. So kita harapkan adik-adik yang sedang menonton hari ini dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang. Okey, yang penting jaga SOP, alright? Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan 3 orang guru yang kalau tadi ada yang main muzik, ada yang main gitar, ada yang main gendang, dan ada yang mendeklamasikan sebuah sajak dan juga puisi. Alamak, ini seronok betul. Sebab hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang guru kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu Hisham? Khabar baik Fizi. Alhamdulillah. Cikgu Megat Khairuddin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Hazwan sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mengatakan adik-adik kita yang di rumah ni, ada yang tanya kenapa Cikgu Hisham ni, Cikgu Sir kita ni tak pakai face mask sebab tadi dia tiup seruling. Baiklah, yang paling penting sekali kita kena jaga SOP walau di mana jua kita berada. Okey, kita kena jaga SOP. Sebab itulah kita kena pakai gel pembasmi kuman. Okey. Kita kena pakai macam ni. Alright. Okey. Cikgu? Ya. Okey, cikgu. Boleh pakai gel pembasmi kuman, cikgu. Okey, untuk kita mengelakkan daripada kita terkena jangkitan COVID-19 ini. Jaga SOP, pakai double mask dan yang paling penting jangan keluar rumah. Duduk kat rumah, layan Didik TV KPM Mahir. Hari ini memang best gila. Okey, sebab kita akan bersama dengan 3 orang cikgu ni yang akan mengupas tentang bahasa Melayu dan pendidikan muzik. EMK, elemen merentas kurikulum. Alright, cikgu. Okey, cikgu. Okey, Fizi. So saya nak tanya Cikgu Megat lah kan. EMK ni, elemen merentas kurikulum ni macam mana dia, cikgu? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk slot EMK ni sebenarnya kita akan menggabungkan 2 mata pelajaran iaitu bahasa Melayu dan juga pendidikan muzik, ya. Okey, ya? gabungkan 2 ni. Gabungkan dua-dua. Sebab apa-apa pun sebelum itu kita akan mula memperkenalkan puisi yang kita bacakan ataupun kita deklamasikan sebentar tadi, dan kemudian seterusnya kita akan pergi kepada penggubahan lagu puisi
Okey, itu dia penerangan daripada Cikgu Megat. Kita nak berkenalan dengan cikgu-cikgu kita pada hari ini, adik-adik. Bersama dengan kita orang yang sangat handsome di sebelah saya sekarang ni. Nama dia Cikgu Hisham. Cikgu kenalkan diri cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar, cikgu yang ada dekat sekolah, yang tak sekolah sekarang ni, yang berada di rumah. Cikgu harap hari ini kita dapat menganalisis ataupun menggali idea macam mana kita menyampaikan puisi itu dalam bentuk lagu. Jadi apa yang cikgu nak buat hari ini, jadi pelajar-pelajar boleh cuba ikutlah, cuba ikut dan cuba aplikasikan teori yang kita gunakan untuk membuat lagu. Macam tu. Macam tu Fizi. Cikgu Hisham kita ni memang banyak kali di Didik TV ya. Saya yang kali pertama di Didik TV ni. Agak popular juga Cikgu Hisham. Cikgu Hisham mengajar di sekolah mana cikgu? Okey, saya mengajar di SMK Tengku Menteri, Cangkat Jering. Cangkat Jering, Teping, Perak. Ya, orang Teping mesti tengah bangga sekarang ni. Okey, Cikgu Megat Harudin, sila perkenalkan diri cikgu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Cikgu Megat Khairuddin, BEM Putih, mengajar di SMK Taman Panglima Asang Kumbang, Taiping, Perak. Juga di Teping? Ya, Taiping. Wow, bersama-sama dengan Cikgu Hisham. Ya, kawan. Yes, Rain Town. Bandar yang penuh dengan hujan, itulah dia, Taiping. Okey, dan seorang jaka yang handsome. Cikgu kita berbadan sadar ni, Cikgu Hazwan. Ya, saya. Sila kenalkan diri Cikgu Hazwan. Baik, saya Cikgu Muhammad Hazwan bin Abdul Rahim, mengajar di Malay College Kuala Kangsar, tapi duduk di Taiping lah. Saya mengajar di Kuala Kangsar. Oh, jadi, okey. itu je lah. Malay College Kuala Kangsar? Ya, saya. Oh, saya sekolah dulu dekat King Edward, Taiping, Perak. So, dengan MCKK ni, Masa Milik Abi lu ada rival sikit cikgu. Rival. Okey, hari ni kita akan berbincang tentang topik puisi dan lagu. Kita nak tanya cikgu lah, apa beza puisi dan lagu ni? Siapa nak jawab cikgu? Cikgu ke? Saya Okey, dulu lah. silakan, cikgu. Jadi kalau puisi tadi kita panggil deklamasi puisi kan. Deklamasi puisi. Deklamasi puisi. Kalau puisi bila dah jadi lagu dia dinyanyikan. Maksudnya kita nyanyikan menggunakan melodi lah yang kita tetapkan. Oh, jadi kita boleh menyanyikan lagu daripada puisi. Apa-apa puisi kita boleh jadikan dia lagu. Betul Fizi. Oh, baik. Kita akan berbincang dan juga mengupas dengan lebih lanjut tentang puisi dan lagu sebentar nanti di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali di Didik TV KPM. Dalam segmen Mahir pada hari ini kita akan berbincang, kita akan belajar tentang puisi dan lagu. Okey, nanti Abang Fizi nak ingatkan kepada semua ni, ingat dia jaga jarak, jaga SOP, kalau boleh nak ke mana-mana tu pakai double face mask kan, ataupun kita kena pakai hand sanitizer ataupun dalam bahasa Melayunya gel pembasmi kuman. Baik, kita bersama dengan Cikgu Megat Khairuddin kita pada hari ini. Okey cikgu, saya memang ini bermain dalam fikiran saya lah sejak sekian lama lah. Apa beza puisi dan sajak cikgu? Okey, baik. Untuk pengetahuan Fizi dan juga semua murid di rumah, sebenarnya puisi sajak sebenarnya dia adalah salah satu genre puisi. Disebabkan puisi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Jadi untuk pengetahuan Fizi tadi dan juga semua murid di rumah, yang cikgu deklamasikan pada awal tadi ialah sajak dan merupakan di bawah tajuk ataupun genre puisi moden. Okey, puisi moden. Cikgu, kalau kita sebut pasal puisi dan juga sajak ni, kebanyakannya bila kita mendeklamasikan puisi dan sajak mesti ada iringan lagu. Ya. Wajib ada ke ataupun
hanya sekadar untuk menambah perisa di dalam setiap deklamasi saja tu cikgu? Okey, baik. Bagi pendapat saya sendiri, sebagai ada yang maksudnya saya pun mempunyai pengalaman dalam puisi dan lagu ini. Sebaik-baiknya perlu ada muzik lah. Kena ada untuk muzik. lebih penghayatan gitu. Faham, Seperti faham. mana yang di awal tadi, ketika saya mendeklamasikan puisi tersebut, ya, saya dengan tiupan, ada flute, ada rebana, jadi menambahkan seperti yang Fizi cakap tadi, Ya. menambahkan perisa. Menambahkan perisa, menambahkan lagi rasa. Rasa ataupun penghayatan kepada puisi tersebut. Baik cikgu. Ya. Alright. Okey cikgu, kita nak ke tajuk tema dan juga nada ni cikgu. Okey, tema nada sebenarnya kita masih lagi dalam bahagian maksud puisi tadi, ya. Okey, maksud puisi. Seterusnya kita pergi kepada maksud puisi. Okey, baik. Untuk maksud puisi di sebenarnya sesuatu puisi itu ia mempunyai maksud tersirat pada setiap rangkap di situ. Seperti kita lihat pada rangkap pertama tadi. Okey. Okey. Kalau kita tengok, kalau boleh saya minta, ya, terima kasih. Kita umpama Kita sehelai umpama daun. sehelai daun bertunas segar di hujung ranting, lalu melebar dan merimbun, tempat bercanda unggas meriang, di bawah redup berbayang mentari, ya. Itu rangkap pertama. Jadi, ya. Jadi maksud seterusnya kita tengok kepada maksud itu. Okey. Kehidupan manusia di muka bumi ini boleh diibaratkan sebagai sehelai daun. Ya cikgu. Ya. Apabila manusia dilahirkan, membesar dan menjadi dewasa, seharusnya mereka telah mampu menyumbangkan jasa untuk menerangi kehidupan insan lain agar keluar daripada belenggu penderitaan. Sebenarnya iaitu penerangan secara umum saja, tapi di sebalik itu saya akan terangkan sedikitlah. Okey, silakan cikgu. Sebab kadang-kadang pelajar ataupun murid kita di rumah kerana dia kurang memahami apa yang setiap kosakata yang digunakan dalam tu. Contoh kalau kita tengok perkataan melebar dan merimbun, ya, maksudnya membesar ataupun menjadi dewasa. Itu kita tengok dalam puisi tadi kan. Baik. Bertunas selalu melebar dan merimbun. Kemudian kita tengok juga unggas meriang, sebenarnya kegembiraan insan lain atas jasa kita. Di bawah redup. Bila kita tengok ni di bawah redup tu menunjukkan penderitaan lah. Baik. Ya. Okey. Boleh saya teruskan kepada rangkap kedua? Silakan cikgu. Okey. Rangkap yang kedua cikgu. Baik. Saya Untuk- bagai terpukau bila melihat cikgu, bila mendengar cikgu menerangkan satu persatu maksud di dalam puisi. Terima kasih. Ya cikgu. Okey. Silakan. Jadi untuk rangkap yang kedua, andai kikir jasa dan bakti di mana lagi tempat bernaung, dari tusukan bahan memijar unggas kecil tidak berkudrat. Okey, ya. Jadi maksud di sebalik itu, ya, jika kita gagal menjadi manusia, ya, yang tahu membuat jasa, maka tiadalah ruang dan peluang bagi mereka yang hidup dalam kepayahan yang bergantung harap. Okay. Di mana kalau kita tengok perkataan dalam tu ataupun kita lihat perkataan dalam tu ada perkataan kikir. Kikir. Apa maksudnya kalau macam kikir ni? Kikir ni dia mengikir cikgu. Mengikir tu adalah sifat ataupun perbuatan kan. Okey. Tetapi sebenarnya kikir ni menunjukkan sifat ataupun kata adjektif kedekut. Oh. Ya? Kedekut dalam menabur jasa. Kedekut kikir tu maksud dia Ya. Wah, baru saya tahu ni. Di Okey. sebalik itulah. Okey. Alright. Jadi bahang memijar. Okey. Pijar maksudnya panas kulit. Okey, di situ dan juga merujuk kepada kepayahan dalam kehidupan. Yes. Jadi kita dilahirkan sebenarnya di sini ialah untuk membuat jasa lah. Betul. Kan? Kita memberikan jasa, kita memberikan benda-benda yang baik kepada orang Ya. ramai. Kita kena berkhidmat kepada orang ramai. Betul. Kita kena memberikan sesuatu yang baik. Ini adalah salah satu ciri-ciri untuk menjadi seorang insan yang kamil, cikgu. Ya, Betul, cikgu? insya-Allah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Ya. Okey, kita akan Kita terus nak rangkap seterusnya. rangkap seterusnya, Okey. iaitu rangkap ketiga, kehidupan manusia ibarat sehelai daun yang akan menjadi tua.
dan mati. Ya. Sebab kerana kita sebenarnya kita akan mengalami proses-proses dalam kehidupan bermula daripada bayi, ya, dewasa, remaja, tua dan seterusnya kita akan menemui ilahi. Itulah dia. Semua manusia ataupun benda-benda hidup yang akan mengalami proses kematian. sedemikian. Yes, mati ya? itu pasti. Pasti. Ya, dengar tu adik-adik, mati itu pasti. So Baik. persiapan kita untuk menghadapi kematian. Baik cikgu. Ya. Jadi di sebalik kita tengok di situ kering sampai masanya, maksudnya tua dan matilah. Itu yang dikatakan kita tadi sehelai kita umpama sehelai daun. Kering dan juga sampai masanya. Dikatakan maksudnya tua dan juga mati. Yes. Ya. Baik cikgu. Okey. Baik. Kemudian untuk seterusnya, okey, rangkap yang keempat. Baik cikgu. Okey. Jadilah sehelai daun hijau menunas menyegar mata. Ya. Kering gugur menjadi baja. Yang rangkap yang terakhir tadi saya ambil ketika saya mendeklamasikan puisi tadi. Saya menunjukkan ada sedih. Kan? Nampak cikgu tertunduk kat Ya, tunduk situ. Semuanya penghayatan lah. Kita kata dalam satu puisi itu. Ya? Okey. Jadi di sebalik itu juga ada di situ kita lihat perkataan baja. Ya? Baja maksudnya, baja biasanya kita guna untuk apa? Untuk kita menanam pokok cikgu. Maksudnya adakah dia memberi manfaat kepada manusia? Dia memang memberi manfaat. Ya. Seperti kalau kita nak tanam pokok, kita kena ada baja. Bila ada baja tu, barulah pokok kita tu tumbuh Ya. dengan subur sekali cikgu. Ya, insya-Allah. Sebab kita di kawasan kita Taiping lah kan. Ya, cikgu. Taiping, Terkenal dengan rentau. pokok. Terkenal dengan hujan. Lagi satu buah-buahannya Buah durian. buah durian. Ya, cikgu. Jadi kalau maksudnya baja ni memberi suatu manfaat kepada manusia. Ya. Okey, kemudian sebelum kita meninggal ataupun dijemput ilahi, ya, sebaik-baiknya kita tinggalkanlah sesuatu yang bermanfaat Kepada orang untuk ramai. semua. InsyaAllah. Ya? Okey. Itu dia di antara Itu bermaksud kita akan pergi kepada tema pula ni sebab panjang. Silakan cikgu. Ya. Kita ke tema pula. Tadi maksud dia kawan-kawan. Ingat dia. Itu maksud dia. Kita ni umpama selai daun di mana kita adalah seorang manusia yang diibaratkan seperti daun. Bila daun ni kan dia ada waktu hijau dia, lepas tu dia gugur dan dia akan mereput. Ya. Ya cikgu. Silakan ke tema dan juga nada ni cikgu. Okey, untuk tema bagi puisi yang kita kaji di sini ialah mengamalkan sikap yang baik dalam kehidupan. Sebenarnya tema ini dapat kita katakan sebagai pemikiran penyajak, penyajak ataupun suatu pengkarya tu. Ya, pemikirannya yang diterapkan di dalam puisi itulah. Baik. Ya. Okey. Baik. Kita pergi kepada nada. Nada ini bernada melankolik. Melankolik cikgu. Apakah maksud melankolik itu cikgu? Melankolik untuk pengetahuan murid-murid yang sedang menonton ni. Okey, untuk murid-murid yang berada di rumah, melankolik ada juga lagu dulu, lagu Cinta Melankolia dan sebagainya kan. Maksudnya satu yang sayu, sedih, duka cita. Ya, perasaan sedih dan duka cita. Oleh itu kita tadi mendeklamasikan dengan perasaan yang agak hibah lah. Dan juga sayu lah. Okey. Okay. Jadi cikgu, kalau kita nak menyampaikan puisi tu kita kena tahu tema dan juga nada dia lah. Ya. Sebuah puisi. Tema itu sebenarnya amat perlu sebelum kita deklamasikan. Kita harus faham ataupun kita harus tahu apa yang di sebalik maksud tersirat di sebalik suatu puisi itu. Ya. Okey, kita boleh terus pergi kepada unsur bunyi ya. Unsur bunyi yang ada di situ. Okey. Slide seterusnya kita akan lihat unsur bunyi ya. Unsur bunyi yang ada di sini asonansi. Asonansi sebenarnya pengulangan vokal. Okey, huruf vokal A-E-I-O-U. pandai. Ini memang murid yang Terima kasih cikgu. Ya, okey. Okey, Okey, pengulangan baik. maksudnya andai, kikir, jasa dan bakti. Ya. Maksudnya murid-murid bolehlah lihat di rumah. Dia ada perkataan yang digariskan di situ Perkataan bukan perkataan, maksudnya huruf yang menunjukkan asonansi ya.
andai kikir, jasa dan bakti. Jadi pengulangan vokal apa tadi? A, pandai. Yes. Okey, kemudian aliterasi, pengulangan konsonan M. Apa itu konsonan? Konsonan selain daripada huruf vokal. Iyalah. Ya. Dengar tu adik-adik. Okey, baik. Hijau menunas menyegar mata. Jadi menunjukkan konsonan M di situ, ya. Okey. Baik, seterusnya Fizi. Sebab lepas ni kita banyak lagi kupasan lain. Betul. Kita pergi kepada gaya bahasa pula, ya. Gaya bahasa simile ataupun kita panggil sebagai perbandingan, ya. Perbandingan. Kita umpama maksudnya okey, sama juga maksudnya dengan seperti, macam, bagai dan sebagainya. Kita panggil sebagai simile. Kita membandingkan. Kita umpama sehelai daun. Umpama, seperti, bagai, bak, satu lagi, ya. Okey. Semua itu kita panggil sebagai simile. Okey. Seterusnya personifikasi. Personifikasi ni apa cikgu? Ya. Apa yang tertulis di situ? Penginsanan ataupun perorangan. Macam mana pula? Pengorangan kan? cikgu, Pengorangan ada pula. Perkataan ada penginsanan dan perorangan yang saya belajar dululah. Kan? Maksudnya dia menghidupkan sesuatu benda ataupun perkara yang tidak hidup dan menyamakan dengan manusia. Contohnya pena menari-nari. Mana boleh pena tu menari-nari? Kan? Menari maksudnya samakan seperti benda ataupun benda hidup, kan? Di sini dia kata tempat bercanda unggas meriang. Sebenarnya yang bercanda ni biasanya manusia lah. Ya, kan? Unggas ni burung, ya, dia menghidupkan. Maksudnya dia menyamakan sifat burung tu dengan manusia. Burung ialah unggas. Ya, maksudnya betul. Dengan manusia cikgu. Dengan manusia. Maafkan saya. Okey, tak apa. Okey. Kemudian satu lagi perulangan baris, kita umpama sehelai daun di mana ada perulangan pada rangkap pertama dan juga kalau kita tengok tadi rangkap pertama dan juga rangkap ketiga. Okey, baik. Seterusnya, baik cikgu. Ya. Ini kita bercerita tentang nilai. Nilai, ya. Baik. Nilai yang pertama, nilai bertanggungjawab. Kita tengok situ, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Maksudnya bila kita kata nilai bertanggungjawab, tanggungjawab murid-murid sebenarnya menuntut ilmu. Betul cikgu. Dan juga memberi manfaat kepada orang lain, ya. Mula-mula diri sendiri dululah, manfaat diri sendiri dulu. Betul. Ya. Kalau kita sendiri pun kita belum lagi mempersiapkan diri, bagaimana kita nak membantu orang lain? Betul. Kita kena siapkan diri kita dulu baru kita dapat membantu orang-orang yang lain. Kalau kita hebat, orang lain di keliling kita pun akan jadi yang hebat cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Kemudian nilai prihatin. Prihatin terhadap golongan miskin dan juga anak-anak yatim, ya. Okey, kalau maksudnya di sini sifatnya memberi bantuan setakat termampulah, mana yang kita mampu. Walaupun sekarang ni kalau kita tak mampu nak menyampaikan sesuatu dalam bentuk tu, kita boleh viralkan. Sekarang ini dunia sosial media, sesuatu yang baik kita boleh sampaikan. Tetapi apa-apa pun kita kata apa? Satu istilah dia, kita kena menilai baik dan buruk. Menilai baik dan buruk tu. Ya, saya ingat kata-kata daripada kawan saya cikgu. Dia cakap kalau nak siarkan apa-apa dekat kita punya sosial media, kita harus berfikir dulu. Berfikir 5-6 kali adakah ini benar wajar kita post ataupun tidak. Itu pun kadang-kadang kita tengok kan zaman sekarang ni macam-macam ataupun pelbagai jenis manusia ni dia mengambil kesempatan. Betul. Okey, baik. Kita terus kepada lagi satu, nilai kesederhanaan. Senantiasa mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan. Maksudnya dengan kata lain jangan berlebih-lebihan lah. Ya. Dan yang terakhir dalam nilai lain, nilai-nilai murni yang lain yang terdapat dalam puisi tersebut, baik hati, rasional, kasih sayang dan juga insafan. Sebenarnya banyak lagi Fiji kita nak kupaskan di sini. Jadi kita kena teruskanlah. Teruskan cikgu, silakan. Lepas ni sahabat saya pula akan menyampaikan. Okey. Ya. Baik. Jadi seterusnya pengajaran. Pengajaran kita hendaklah bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat. Contohnya pada era pandemik sekarang ni, bantuan era pandemik ini sepatutnya kita kalau tak dapat banyak pun sikit pun kita boleh bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, yang kedua kita mestilah prihatin terhadap golongan memerlukan.
ya. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap yang sederhana. Yang macam kita kata tadi, kita sebenarnya pengajaran ni dengan nilai ni dia ada kaitan. Apa yang nyatakan dalam nilai itu, itulah kita boleh ambil sebagai pengajarannya. Jangan berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Okey, seterusnya masih lagi kita nombor 4 Okey. kita hendaklah berbuat baik sesama manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Okay. Bila kata makhluk selain pada manusia, kita ada binatang, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan yang kelima, yang kelima, kita hendaklah membuat jasa dan berbakti kepada masyarakat. Kalau macam sekarang ni, ada tak Fizi menyampaikan ataupun membantu menyampaikan kalau kita kata bakul makanan ke? Ada je. Ada. Alhamdulillah. Tapi saya mengamalkan konsep bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Ya, cikgu. Okay. Dan yang terakhir, Okey, cikgu. Okey, dengan yang terakhir, kita hendaklah bersyukur atas nikmat dan yang telah kita terima dan berusaha untuk membantu orang yang tidak Berupaya. Okey. Alhamdulillah. Boleh bagi contoh tak? Kalau macam di era sekarang ni, macam mana kita nak bantu orang yang tidak berupaya? Sebagai contoh sekarang ni, Era pandemik sekarang. kebanyakannya di kalangan kita ni ada yang bawa kita punya pelitup muka ni satu. Dan kadang-kadang bila kita pergi ke tandas buka, ada yang terputus. Ya. So kita kena sediakan sebanyak mungkin pelitup muka agar kita boleh bagi dekat kawan-kawan yang lain. Oh ya, itu salah satu contoh lah. Okey. Cikgu, ni saya nak tanya cikgu kan. Macam mana tip-tips dia untuk murid-murid kita ni untuk mengarang sebuah puisi yang baik, cikgu? Macam saya sekarang ni kebanyakan di rumah adalah beberapa puisi yang saya tulis kan. Boleh so tukar macam jadi mana lagu tu? nak mencantikkan lagi puisi Boleh tukar tu, jadi lagu tu. Okey, sebenarnya apa yang Fizi tanya tadi tu, sebenarnya untuk menulis ataupun menulis puisi yang baik tu sebenarnya kita perlukan penghayatan dan imajinasi sangat yang tinggi yang tinggi dalam suatu penulisan. Selain pada puisi juga, kalau dalam penulisan cerpen dan juga novel juga, dia perlukan imajinasi yang tinggi. Dan satu lagi, apa tadi soalan tadi? Saya terlupa. Macam mana kita nak mengarang sebuah puisi yang baik, cikgu? Okey, kita memerlukan bahasa-bahasa yang indah. Sebab kalau kita lihat puisi-puisi ini memang bahasa-bahasa yang sangat tinggi dan sangat indah. Betul. So macam mana kita nak membuat satu puisi yang sangat indah, cikgu? Okey, untuk murid-murid yang berada di rumah, untuk mengarang suatu puisi, seperti tadi cikgu dah terangkan tentang satu lagi penghayatan, imajinasi. Satu lagi apa yang dipelajari daripada guru-guru anda, seperti mana yang tadi dalam kajian Komsas tadi tadi saya tak sebut. Komsas tu sebenarnya komponen sastra yang dipelajari peringkat menengah rendah dan juga menengah atas. 1 sampai 5 dia orang belajar ni. Mereka telah mempelajari ini. Jadi apa yang ada dalam tadi itu kita boleh tengok gaya bahasa. Betul. Maksudnya dia rajin membaca ataupun rajin merujuk. Bila kata kita nak menggunakan diksi ataupun pemilihan kata-kata dan sebagainya tu. Itu amat perlu. Itu maksudnya melalui proses pembelajaran secara formal lah. Pembelajaran dan juga bacaan. Ya, pembelajaran secara formal. Baik, cikgu. Okey, secara kupasannya, cikgu. Cikgu bercerita tentang puisi Kita Umpama Selai Daun, cikgu kan. Secara rumusannya bagaimana, cikgu? Kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang ini. Okey, nak tahu? Terlihat dulu kejap lagi menanti adik-adik di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, kembali bersama dengan Didik TV KPM dalam segmen Mahir bersama dengan Abang Fizi kat sini. Sekali lagi Abang Fizi nak bagi tahu kepada adik-adik yang sedang menonton ni, ingat dia jaga SOP, jaga diri, jangan keluar rumah. Duduk rumah, dengarkan layan Didik TV. Okey. Kalau tadi kita bersama dengan Cikgu Megat, hari ini kita bersama dengan Cikgu Hazwan dan Cikgu Isham kita bercerita tentang kita umpama sehelai daun. Tadi kita bercakap tentang tema, nada, unsur bunyi, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran. Sekarang ni cikgu, dengan gitar ni, okey, apa yang kita nak bincangkan? Okey, baik. Slot ni kami akan menerangkan mengenai bentuk lagu. Okey. Jadi bagaimana terbentuknya lagu ni. Okey, macam mana kita menentukan verse, macam mana kita menentukan chorus, macam mana kita menentukan intro dan outro. Baik cikgu. Okey, jadi selepas itu Cikgu Hisham akan kupaskan lagi dari segi lirik. Okey, macam mana dia cipta chord tu dan kenakan dengan lirik dan melodi dia. Dan kalau kita lihat cikgu, puisi Aku Sehelai Daun ni memang ada dalam buku teks. Ya, puisi sudah ada dalam buku teks. Memang dah ada dalam buku teks. So, macam mana puisi ni dilagukan cikgu? Okey. Idea siapa yang keluar ni? Seperti Cikgu Megat cerita tadi, Okey. benda ni datang daripada ilham. Jadi kita cipta lagu tu daripada ilham lah. So kena menyanyikan dulu, dan kemudian cari chord ataupun cari chord dulu, chord gitar, kemudian nyanyikan. Dan kita bentuklah dia punya form. Ni apa beza baik. verse dengan chorus ni cikgu? Okey, baik. Bentuk lagu semua lagu, kebanyakan lagu mesti ada intro. Baik. Okey, intro untuk kita naikkan mood lah. Naikkan mood untuk kita menyanyikan lagu tu. So, first kali intro, then kemudian ada verse. Verse pertama ni adalah verse, macam mana nak cakap? Verse adalah rangkap pertama tu. rangkap pertama. Okey. So, verse pertama rangkap pertama lah. Okey, rangkap pertama sebelum kita pergi ke chorus. Okey, nyanyian kita sebelum ke chorus. So, rangkap pertama dengan chorus adalah benda yang berlainan. Dari segi coding, dari segi chordnya, dan daripada segi lirik lah. Dan tu. Okey, Dan jadi juga verse ni melodi. menggunakan chord A. Bukan. Verse tu adalah itu bentuk A. Okey. So bentuk A, dia bukan chord A. Baru saya faham. Saya ingat ke verse ni menggunakan chord A, bermulanya bukan. Okey. Itu bentuk dia kita panggil A. Baik, cikgu. Dan seterusnya kita akan pergi ke chorus. Selepas verse kita akan pergi ke chorus lah. Chorus kita letak B. Bentuk dia B. Sebab apa? Sebab benda yang berlainan daripada verse ni. Dari segi coding, dari segi lirik dan dari segi melodi. Okey. Kemudian kita akan jumpa verse semula. Verse tu kenapa dia A? Kerana dari segi melodi dan chord dia sama macam verse yang pertama. Kita Jadi kategorikan dia bentuk yang sebagai sama. A. A juga, bentuk yang sama. Cuma lirik dia mungkin berbeza. Tetapi menggunakan melodi dan chord yang sama. Melodi tu lagu tu lah. Macam mana kita nak nyanyikan lagu puisi tu, cara kita nyanyikan melodi lah. Lenggok dia. Cengkok. Ya, saya. Walau. Okey. Baik. Kemudian selepas verse kedua, kita akan pergi ke chorus. Chorus akhir lah. Kenapa chorus akhir tak sama dengan chorus yang pertama? Kenapa cikgu? Ya. Okey. Kenapa? Kerana chorus B dan chorus C mempunyai coding yang berlainan dan lirik yang berlainan. Dan melodi dia ada sedikit berlainan lah. Kerana chorus B ada yang lagu kita umpama Sehelai Daun ni, chorus A ada 4 rangkap. Baik. Dan chorus B ada 3 rangkap. Okay, jadi dia memang berlainan lah. Jadi kita tentukan dia adalah bentuk C. Okey. So dia berbeza daripada chorus yang pertama. Dia berbeza daripada chorus yang pertama. Dan selepas habis chorus kita akan pergi outro lah. Dan nak tutup lagu. Okey. So itu bentuk form lagu yang dicipta oleh Cikgu Hisham kita lah. Kita kena tanya pencipta kita lagu. nak ke Cikgu Hisham, Cikgu Azwan. Terima kasih Cikgu Azwan. Baik, Cikgu Hisham, lagu ini ada di dalam buku teks. Jadi bagaimana cikgu datangnya ilham untuk menghasilkan puisi ini dilagukan? Okey Fizi, macam ni bila kita tengok suatu puisi tu, kita mesti mengkaji sebenarnya. Okey. Kita kaji tu daripada segi dia punya kata, perkataan dia.
Okey, perkataan dia macam mana kita nak susun balik. Okey, kita susun balik. Kita akan tengok kalau untuk baris pertama dan baris ketiga tu adalah pengulangan. Jadi pengulangan tu sesuai untuk kita buat verse lah. Okey, jadi untuk baris kedua, baris ketiga tu dia sedikit berbeza. Seperti Cikgu Hazwan beritahu tadi. Okey. Dia menggunakan chord yang sama. Okey, jadi tapi dia punya kelainan dia tu kita letakkan dia sebagai hook ataupun cangkuk yang cangkuk. okey, satu lagu tu kita tak ingat keseluruhan dia, betul tak? Betul. Kita akan ambil dekat yang kita ingat je. Kalau kita type pada Google sekalipun kan, kita akan ambil hook dia. Okey, yang tu kita kena cipta kat mana kita nak ambil hook dia. Yang tu yang dia jadi apa? Dia teringat-ingat tau. Bila lagu tu sedap, dia akan teringat-ingat. Pengulangan. Yes. Faham cikgu. Betul Faham. Okey, jadi kita akan persembahkanlah lagu macam mana lagu puisi ni dinyanyikan, okey? Ya, adik-adik yang kat rumah tu jangan lupa jangan tukar siaran, terus kekal bersama dengan Didik TV KPM. Hari ini kita akan bersama dengan dua orang guru kita yang akan mengupas tentang lagu Kita Umpama Sehelai Daun. Cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan bermuzik lah. Okey, Cikgu Azwan akan bermain alat perkusi. Okey, silakan cikgu. Okey. Cikgu Megat akan main alat muzik bass. Okey. Cikgu Megat, silakan cikgu Megat. Kita akan teruskan kepada lagu lah. Okey, cikgu. Jadi sebelum kita pergi ke lagu tu, cikgu akan tunjuklah. Cikgu Azwan akan tunjuk rentak apa yang akan main. Okey, bass akan iringi chord lah. Okey. Baik. Okey, jadi pelajar-pelajar di rumah boleh tengok pada slide lah untuk praktis ataupun nyanyikan balik untuk praktis lah. Dah berapa lama cikgu bermain gitar cikgu? Saya main gitar lama sangat dah, Fizi. Lama dah? Lama sangat dah. Rubik latih tu kan? Okey, cikgu dah lama main bass? Main bass 3 tahun 4. Dia kata 4 dah main bass. Cikgu Hazwan macam biasalah dengan gendang dia. Adakah ini gendang cikgu? Ataupun ada nama lain selain daripada gendang? Rebana Melayu. Rebana Melayu. Kita pergi satu-satu pada alat muzik dulu. Kita ada rebana. Cikgu Azwan apa tu? Ini chimes, wind chimes. Wind chime. Oh, inilah bunyi dia. Bunyi je. Okey. Baik. Baik cikgu. Boleh kita teruskan dengan lagu cikgu? Kita umpama sehelai daun. Alright. Okey. Tak sabar-sabar kita nak mendengar gabungan 3 orang cikgu kita ni yang akan mendendangkan sebuah lagu Kita Umpama Sehelai Daun. Terdengarkan sama-sama. Di hujung ranting, lalu
Itu dia sebuah lagu daripada Cikgu Megat, Cikgu Hazwan dan Cikgu Syam. Kita umpama sehelai daun. Sedap lagu ni. Saya rasa lagu ni akan menuju ke KJL tak lama lagi. So cikgu, macam mana ilham boleh terhasilnya melodi lagu Kita Umpama Sehelai Daun ni cikgu? Okey, jadi kalau kita tengok pada lirik saya berkarya, kalau saya berkarya mesti ada lirik dulu. Okey. Okey, ada setengah guru ataupun musician, dia akan adakan melodi dahulu. Okey. Tapi pada saya senang ada lirik dahulu. Okey, jadi pada lirik tu kita dah boleh cuba kan. Kita boleh cuba dan cuba nyanyikanlah. Okey, kita biasanya untuk kalau form lagu ni kita tengok beberapa baris lah, baris yang dia gunakan. Contohnya yang ni 5 baris kan. Okey. Kalau ada 5 baris, okey, 2 baris yang pertama tu sama, dan 2 baris yang seterusnya tu berlainan sikit. Yang ketiga tu penutup untuk verse yang pertama. Maksudnya kita ada perbezaan lah antara baris-baris tu. Contohnya cikgu nyanyikan balik. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey. Tak umpama sehelai daun. Okey, ulang balik. Tunas segar di hujung ranting. Okey, yang ni lain sikit. Lalu melebar dan merimbun, tempat bercandar unggas meriang di bawah redu. Okey, penutup dia. Berbayang mentari. Puisi yang indah diiringi pula dengan melodi lagu yang sememangnya cukup memberikan kita satu keinsafan dalam lagu ni. Walaupun lagu ni dengarnya agak ringan, juga agak catchy, tapi lagu ni dalam lirik dia. Betul, betul. Yeah. Baiklah, kita akan kembali bersama-sama dengan guru-guru kita kejap lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama dengan Abang Fizi di Didik TV KPM dalam slot Mahir pada hari ini. Cikgu-cikgu kita pun dah bersiap sedia dengan alat muzik masing-masing. Sikit cikgu, bagi A minor. A minor ke E? A minor. Terima kasih semua kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Okey, cikgu, rumusan daripada Cikgu Megat tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, baik. Untuk rumusan daripada tajuk kita tadi, sebab saya tadi berperanan sebagai pendeklamator puisi tadi. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada puisi tadi sebenarnya ialah kita boleh mengamalkan nilai-nilai yang baik dan juga kita boleh bersedialah daripada sekarang daripada sekarang ni untuk terus melakukan kebajikan dalam kehidupan, insya-Allah, melalui puisi Kita Umpama Sehelai Daun tadi. Baik. Alright, Cikgu Hazwan nampaknya bersiap sedia dengan rumusan cikgu. Silakan cikgu. Baik, untuk rumusan pada kali ini, setiap penciptaan lagu itu adalah penciptaan puisi juga bagi saya. Okey? Kerana setiap lirik itu kita akan keluarkan lirik-lirik yang indah dan menggunakan bahasa-bahasa yang bagus dan tersirat dan tersuratnya. Jadi bahasa Melayu dan muzik sangat kita boleh katakan dekatlah. Okey, mencipta lagu sambil membuat lirik. Okey, jadi itulah untuk saya hari ini. Terima kasih Cikgu Hazwan. Cikgu share kita. Okey, orang Fizi. Kelantan ni. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar di rumah, okey, jadi hari ini boleh tengok balik pada skrin. Kalau kita tengok yang tadi, okey, pelajar-pelajar boleh tengok yang cikgu dah buat lagu tu. Okey, kalau boleh kita tengok slide lah. Okey, slide untuk apa? Untuk lagu tadi yang ni.
Jadi pelajar-pelajar boleh cuba nyanyikan, okey, dan kita ulang tayang, tengok balik. Dan kita ada YouTube untuk Didik TV kan. Betul. Jadi pelajar boleh ulang tengok macam mana kita, kalau kita dah boleh nyanyi lagu yang Cikgu Nik buat tadi, maksudnya pelajar sudah mencapai standard pembelajaran yang di SKP sasarkan. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh menyanyikan balik lagu, kita panggil meniru balik lagu tu. Maksudnya pelajar sudah mencapai objektif yang kita sasarkan lah untuk InsyaAllah. untuk hari ni. Baik, terima kasih kepada Cikgu Syam, Cikgu Megat dan Cikgu Hazwan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Didik TV pada hari ini, dan kami nak mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Didik TV KPM pada hari ini. Untuk mengakhiri segmen mahir kita nak tinggalkan semua dengan lagu nyanyian hebat kami kat sini. Lagu yang bertajuk Tanah Pusaka. Tanah Pusaka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan cikgu. Kalau boleh ada di rumah, sama-sama nyanyikan lagu kita, menyemarakkan lagi semangat Bulan Kebangsaan kita. Lagu lama, lagu patriotik, Tanah Pusaka. Silakan cikgu. Yang ku puja, oh tanah airku, di merata dunia harum semerbak namamu, oh Malaysia. Sama-sama di rumah, come on. Fizi sambung. Aman, Makmur kaya raya, selama-lama hidup maju jaya. Oh tanah pusaka, negaraku yang berdaulat dan merdeka. Sama-sama. tanah Pusaka bertuah berbagai bangsa di dalamnya. Hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Sama-sama di rumah, come on. musuh melanggar ku gempur, sungguh rela ku gugur kerana kau tanah pusaka Yang putih tulang, jangan putih mata. jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus layan Didik. Didik TV KPM